Ketika dia sedang asyik memandang rumah tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seorang nenek tua terbongkok-bongkok melintasi jalan pada ketika itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat bersiaran. Selamat kembali lagi ke channel SH Studio. Seram tapi santai. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi bersama. Dan saya, Samsul Hanif, macam biasa akan menceritakan kisah-kisah seram. Semoga anda semua terhibur. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang aplikasi Waze. Dan boleh dikatakan setiap orang pernah menggunakan Waze. Waze ni kegunaan dia untuk kita mencari jalan, pergi ke satu-satu destinasi, terutamanya ke destinasi yang kita belum pernah sampai lah. Senang bila kita guna Waze. Tetapi dalam cerita ini, dia membawa pemandu ini ke satu tempat yang tidak diketahui sehingga berjumpa dengan satu rumah usang. Nak tahu cerita dia? Tunggu selepas ini. Sebelum tu jangan lupa subscribe dahulu channel ini. Jangan lupa juga tekan butang loceng. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Cerita ini berlaku kepada Nazri. Nazri dan isteri dia. Nazri ini tinggal di Sungai Buloh. Pada setiap hari Minggu, dia akan pulang ke kampung isterinya yang terletak di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pada suatu hari, hari Sabtu, dia berada di Kuala Pilah lah dengan isteri dia dan anak dia. Pada masa itu, dia merancang untuk pergi ke kota Famosa yang terletak di Melaka untuk menemui pakciknya. Sambil-sambil tu nak pergi jalan-jalan ke Melaka lah. Jadi pada hari itu dia bertolak lebih kurang jam 8.30 malam menuju ke kota Famosa. Pada malam itu Nazri cuba mencari jalan yang sesuai untuk ke destinasi dia lah, ke kota Famosa. Tapi lepas tu dia rasa malas lah nak fikir jalan mana. Lepas tu dia dapat idea, aku guna Waze je lah, senang. Buat apa aku nak fikir. Guna Waze, dia akan bagi jalan. Bila guna Waze ni senang. Letak je destinasi mana yang kita nak pergi. Kita tekan je kat dalam Waze tu, nanti dia tunjuklah jalan. Senang. Lebih senang sebenarnya. Lebih senang untuk kita tak payah nak fikir jalan mana kita nak pergi. Dan satu lagi, ia boleh mengelakkan daripada kesesakan trafik ataupun jam lah. Lepas tu dia tekanlah Waze tu, tiba-tiba keluarlah jalan shortcut. Jalan shortcut ni kita nak cerita ni. Jalan shortcut ni ataupun jalan pintas ni, dia membawa Nazri ni melalui Senaling. Senaling ni adalah satu tempat yang masih lagi di dalam daerah Kuala Pilah. Jadi apabila keluar je jalan shortcut tu, Nazri dia tak rasa apa-apa pun. Jadi dia ikut sahaja apa yang dicadangkan oleh Waze. Masa dia bertolak tu, lebih kurang jam 8.30 malam, anak isteri dia berada di seat belakang. Dia seorang-seorang kat depan lah. Jadi lepas dia bertolak apa semua, sampai di Senaling, Nazri mengakui yang jalan agak gelap dan sunyi.
Semakin jauh perjalanan dia, lampu jalan di kanan kiri ni semakin tak ada lah. Maksudnya semakin gelap lah. Nazri ni tetap positif. Dia tetap merasakan yang jalan yang dibawa oleh Waze ini adalah jalan yang betul untuk sampai ke destinasi yang dituju. Tetapi lama kelamaan Waze dah jadi makin perlahan, makin hamba, dan kerap sangat Waze menukar laluan. Pada masa itu Nazri sendiri pun tak tahu dah kat mana dia sekarang. Dia sendiri pun tak tahu di mana dia sedang berada, di mana lokasi dia sedang berada pada masa itu. Sebab keadaan pada masa itu terlalu gelap. Kenderaan lain pun tak ada yang lalu. Memang gelap, betul-betul gelap lah. Gelap pekat. Selepas itu dia teruskan perjalanan hingga dia ternampak satu simpang. Jadi dia fikir nak jalan terus ke nak ke kiri. Last dia ambil keputusan untuk ke kiri lah. Dia memilih ke kiri sebab dia rasa mustahil untuk pergi lurus ke depan sebab jalan dah makin gelap dan sunyi. Tetapi jalan ke kiri pun sama juga sebenarnya, tapi nak dijadikan cerita, dia pilih ke kiri. Beberapa minit selepas dia masuk ke jalan kiri tu, suasana makin gelap. Nazri pun teruskan pemanduan dengan masih lagi dalam keadaan positif. Dia masih lagi mengharapkan yang Waze membawa ke jalan yang betul lah. Dan pada masa itu laluan yang sepatutnya 2 hala menjadi 1 hala. Sempit je, muat untuk 1 kereta sahaja. Dia jadi makin kecil. Tetapi masa tu Nazri masih cool. Dia masih positif lah. Jadi dia teruskan perjalanan walaupun jalan tu kecil, sehingga kan dia ternampak sebuah rumah usang yang terletak di tepi jalan. Rumah tersebut terletak di sebelah kanan. Sebelah kanan maksudnya sebelah Nazri drive kereta tu lah. Rumah tersebut sangat-sangat buruk, sangat-sangat usang. Jadi dia duduk tengok ke rumah tu. Ketika dia sedang asyik memandang rumah tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran seorang nenek tua terbongkok-bongkok melintasi jalan pada ketika itu. Pada masa tu memang Nazri terkejut. Dia memang terkejut. Tetapi dia masih boleh mengawal perasaan. Itu bagusnya Nazri. Dia breaklah slow-slow, perlahan-lahan sehingga kereta betul-betul berhenti. Pada masa itu juga isteri dia pun tiba-tiba tersedar. Isteri dia pun tanya macam-macam lah. Kenapa bang? Kenapa berhenti? Tetapi Nazri hanya jawab, nantilah cerita. Maksudnya dia tak cerita masa tu lah. Mungkin dia pun tengah panik juga. Cuma dia masih lagi mampu mengawal perasaan dia. Masih lagi cool, masih tenang lagi masa tu. Tetapi dalam hati tak siapa yang tahu kan. Tanpa membuang masa, si Nazri ni terus mengundurkan kereta dia. Dia bawa kereta sambil mengundur lah, sehingga dia dapat pusing balik, U-turn balik untuk keluar daripada situ. Masa tu dia memecut mengikut naluri dia je. Dia nak cari jalan keluar. Tapi mujur tak lama selepas itu dia terjumpa jalan yang besar lah, jalan utama lah. Dia terus keluar mengikuti jalan tersebut. Sebaik saja berada di jalan raya, barulah Nazri bercerita kepada isteri dia apa yang dia nampak tadi. Dalam masa yang sama juga isteri dia menceritakan yang dia juga nampak nenek tua itu berada di sebelah isteri dia. Sebelah kiri lah, sebelah kiri, sebelah kereta tu lah. Tapi bukan dalam kereta, di luar kereta. Dia nampak masa suami dia, masa Nazri sedang mengundurkan kereta. Tetapi isteri dia pada masa itu tak berani nak buka mulut lah. Masing-masing dalam keadaan ketakutan. Mereka berdua bersyukurlah sebab tidak ada apa-apa insiden yang lebih teruk berlaku. Dan keadaan masa tu juga anak mereka sedang tidur lena. Jadi anak tak menyaksikan situasi yang agak menyeramkan itu. Nazri juga bersyukur kerana pada masa itu dia macam dianugerahkan dengan ketenangan pada masa itu. Kalau bayangkan kalau dia tak tenang, apa akan jadi kepada anak isteri dia kalau dia break mengejut macam tu. Nazri kata ini adalah pengalaman pertama dia, pengalaman menyeramkan dia semasa menggunakan aplikasi Waze. Dan selepas itu dia dah serik untuk menggunakan aplikasi Waze untuk pergi mana-mana lagi. Biarlah jalan tu agak jauh sikit pun tak apa.
Janji jalan itu dia tahu dan biasa dengan jalan tersebut. Biarlah jauh sikit pun asalkan selamat. Jadi saya rasa cerita ni tamat di sini. Semoga video ini memberi manfaat untuk semua. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like, komen, share dan subscribe channel ini. Serta jangan lupa juga tekan loceng untuk menerima notifikasi jika ada video-video baru yang akan saya upload selepas daripada ini. Dengan ini saya mohon mengundur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.